Dia pun dah pasal tahniahlah, tak lama kau. Dah, kalau orang tu ambil semangat Sayyidina Abu Bakar, tu semua milik Allah. Tak ada apa-apa dunia semua. Tiba-tiba dia tak naik. Alhamdulillah. Maknanya rezeki itu untuk orang lain. Ini semua tanggungjawab. Wah, macam tu. Ini bila tak naik, macam mana orang lain boleh? Nampak? Itu baru jawatan ketua kampung, belum jawatan yang lain-lain. Tuh, kan? Faham tak? Jangan, itu pengajaran yang seterusnya. Sayyidina Abu Bakar menangis kalau tak sangka dia dipilih. Dan dia pun menyatakan kesanggupan dan kerelaan hatinya. Pada ketika itu, puak kabilah ni, kabilah-kabilah kafir Quraisy ni semua dah berbincang. Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Berunding dengan Muhammad, tak nak berunding langsung. Muhammad tak nak tolak ansur langsung. Bertolak ansur dari segi sebab apa? Nabi Muhammad pada kafir Quraisy dah risau sebab agama Islam makin berkembang, makin ramai, dan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Ini bahaya. Apa kita nak buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tunggu-tunggu iaitu yang berbahagia Fadil Ustaz Samsul Fat yang sudi datang ke Masjid Wasatiyah Batu Sapi, juga dialami juga kedatangan yang berbahagia pengurusi masjid, semua pimpinan masyarakat yang ada datang hadir pada malam ini, tuan-tuan asatizah muslimin muslimat dan penduduk masyarakat Kampung Batu Sapi dan sekitarnya. Kita mengucapkan selamat datang ke masjid kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran yang berbahagia Ustaz Samsul Fat dan tim yang hari ini suntuk dengan program dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan mulakan terus kuliah ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Samsul Fat. Dan insyaAllah kalau tidak dapat di bawah ada skrin, bolehlah turun ke bawah, atau sekiranya ada boleh lagi ke depan bagi ruang pada rakan-rakan jemaah yang hadir yang lain untuk lagi ke depan sedikit, ya, untuk beri ruang banyak lagi tu. Okey, semua jangan ganggu untuk kamera yang ada sekarang di tengah live sekali, ya, agar siaran boleh langsung dengan baik. Okey, terima kasih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pihak masjid berharap agar tuan-tuan, saudara-saudari agar dapat menjaga adab sepanjang majlis ilmu ini berlangsung. Lebih-lebih lagi, handphone perlu di silent mode kan, atau dalam mode senyap agar tidak mengganggu sepanjang kuliah pada malam ini. Jadi ruang ilmu pada malam ini insya-Allah kita serahkan sebulan-bulannya kepada yang berbahagia Ustaz Samsul Fat untuk ceramah dan berkongsi ilmu dengan kami di sini dengan penuh ta'zim dan syukur kami. Dengan itu tafadhal masykurah kepada yang berbahagia tafadhal Ustaz Samsul Fat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Pengurusi acara, bahagia Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Jatuh Kuasa Masjid, Masjid Al-Wasatiyah Batu Sapi, seterusnya juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan izin pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu
yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi malam ni tajuknya adalah hikmah. Hikmah di sebalik hijrah. Kita tahu peristiwa hijrah Nabi, dan peristiwa hijrah Nabi kita dengar tiap-tiap tahun. Dah bertahun-tahun sepanjang hayat dengan ceramah ma'al hijrah. Macam-macam penceramah bertukar, tahun pun bertukar, daripada 1400 sampailah sekarang dah jadi 1445, kan? Daripada sebelum-sebelum ni lah 13, ikutlah umur masing-masing, 1300 lebih sampailah 1445, kan? Penceramah pun bertukar-tukar, tarikh ni pun bertukar-tukar setiap tahun nak buat. Kadang ada yang buat pada hari yang sama, ada orang buat lewat sikit, ada yang buat seminggu sebelum pun ada. Menu pun bertukar-tukar kalau jamuan datang ke masjid, tapi kadang-kadang perangai sama. Sebab apa? Sebab terlupa nak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku, kan? Ibrahnya tidak diambil. Kadang-kadang dengar cerita, sebab cerita ma'al hijrah, Isra Mi'raj, semua ada kisah dia. Leka dengan cerita, ya betul juga, ada pengajaran, ada hikmah yang perlu diambil di sebalik peristiwa yang berlaku. Kalau kita tengok, dalam hadis yang disebut dari Amirul Mukminin, Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam tu dia menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, yang mana siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya adalah kerana ingin mendapatkan dunia atau kerana ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya, nescaya hijrah, manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya nak dapatkan dunia, dalam tu poin ni penting. Kalau kita nak dapat keredaan Allah dan Rasul, insya-Allah kita akan dapat keredaan Allah dan Rasul. Tapi kalau nak dapatkan dunia, dapat dunia. Nak dapat perempuan, mungkin boleh dapat perempuan, tapi setakat itu saja. Macam malam ni kan, bukan semua yang datang kerana Allah. Ada yang datang sebab nak tengok macam mana rupa Samsul Debat ni dekat-dekat. Kan? Betul ke dia tinggi? Nak tengok kan? Nak tengok betul ke tak betul? Contoh kan? Ada orang tu pula kalau dapat selfie jadilah. Itu pula niat dia. Jadi maknanya kata alangkah ruginya. Saya pernah berceramah dekat satu program untuk bakal-bakal pesara. Dia tinggal sebulan 2 bulan nak bersara. 30 tahun servis dalam jabatan kerajaan. Saya kata kadang-kadang dia terlupa apa juga yang kita buat. Kalau kita perbetulkan niat kita, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Ada 3 perkara. Kita bekerja kan, benda buat benda baik. Biasanya kerja benda baik lain lah. Dia memang profesional, dia sepenuh masa jadi pencuri, contoh, memang takkan dapat lah. Benda baik diizinkan oleh Allah, kaedah dia. Kadang benda tu benda baik, tapi caranya tak betul. Contoh, dia nak dapatkan dana untuk masjid, cara dia tipu dia orang, masuk tak boleh juga. Jadi kaedahnya nak kena betul. Dan ketiga, niat kerana Allah. Ada 3-3 ni dapat pahala ibadah. Maka dalam ceramah saya untuk khusus untuk yang nak bersara tu, ada yang menangis. Dia rasa menyesal. Kenapa pula? Saya kenapa? Dia kata, alangkah ruginya saya, 30 tahun saya bekerja bagi khidmat pada orang ramai, sebab bekerja sektor kerajaan. Benda baik yang dia buat, tapi dia terlupa niat kerana Allah. Kalau
tidak, dia akan bernilai ibadah. Niat tu mustahab. Tu yang disebutkan innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli amrin nawa. Dikatakan semuanya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tanya balik, nak tunjukkan pentingnya niat kepada seseorang. Itu sebab Nabi kata, Nabi beritahu tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nampak pengajaran yang pertama dan utama, apa juga perkara dalam hidup kita ni, niat mustahab. Saya selalu bagi analogi, kalau kita beli handphone, nombor satu sekali yang kita akan usik setelah kita pasang screen protector, kita dah pasang casing, kita dah masuk SIM card, kita akan usik nombor satu sekali adalah setting dia. Volume dia kuat mana, brightness, terang gelapnya tu, nak terang cahaya dia macam mana. Kemudian kita nak letakkan phone tu, nombor siapa yang nak letak kat situ, nombor favorite nombor siapa. Caller ringtone tu ada bunyi yang ini, tat 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 tat, imam telefon, dia tahu. Bunyi harimau, isteri dia telefon. Contoh, dia mana dia letakkan setting macam tu. Jadi makna kata, saya nak tanya, adakah setting ni kita usik hari-hari? Tak, hari pertama saya. Macam tu juga kita sebelum mulakan satu perkara, setting niat tu mustahab. Dan setelah beberapa bulan, bila tengok handphone tu, lah pasal gelap pula ni, kita akan perbetulkan balik setting. Kalau tak betul setting tu, bawalah pergi kat kedai handphone, perbetulkan balik. Macam tu juga kalau kenapa gelap pula telefon ni. Macam tu juga hati kita. Kalau 2-3 bulan tu dia buat, kalau masalah 2-3 tahun, masalah hati aku ni, betulkan balik niat kita. Kalau tak boleh betul lah, tak tahulah, rasa susah jumpa dengan orang yang bijak pandai, datang majlis ilmu, itu antara cara ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tahu peristiwa hijrah Nabi bukan satu perkara yang mudah. Pengajaran yang pertama tadi, niat. Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Nak beritahu kita pengajaran utama, hikmah yang nombor satu, niat sendiri pun susah. Niat pun susah. Susah. Kalau betul lah niat tu senang, kadang-kadang dalam hati kita boleh sembunyikan. Kita boleh cakap, aku rasa aku nak buat ni, walaupun dalam hati tak nak buat. Tak ada siapa tahu. Kita yang tahu dalam hati kita. Suruh berhenti merokok, berubah muka. Berhentilah merokok, berubah muka orang merokok. Nak cakap apa? Kan? Saya tengok pun saya tahu siapa yang muka berubah. Dah muda dah buat cerita rokok pula dah. Kan? Bukan senang. Kan, bukan senang. So berhenti merokok. Alah, ustaz yang Tuhan pun balik pada Mesir, elok dia rokok, dia bandingkan dengan ustaz-ustaz lain. Contohlah, kan? Saya tak nak apalah. Pernah satu ketika saya ceramah dekat satu masjid di Simpang 4 Pulau Pinang, sebelum nak masuk jambatan kedua Pulau Pinang. Dekat dinding masjid tu ada notis, dia tunjukkan fatwa pengharaman rokok. Dalil dia ayat Quran, hadis, dan membawa kepada kesimpulannya rokok tu haram. Ada seorang pakcik tu baca notis tu sambil serokok. Macam mana nak cakap? Tak tahulah apa yang dipikir. Nak tunjuk kan, bukan senang. Bukan senang. Itu sebab saya kata, at least ni nasihat saya. Nasihat saya kepada merokok, bawa-bawa lah, berhenti merokok. Mungkin tak terus. Contoh, macam saya ada seorang kawan saya, dia memang heavy smoker. Lepas habis ya, terus sambung. Habis terus sambung. Habis satu hari 2 kotak, maknanya 40 batang dia boleh isap. Jadi saya kata simple je, minggu ni 40 batang saja, minggu depan kurangkan 39 batang saja, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 38 batang saja. Minggu satu lagi 37 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi mati, contoh, tak sempat berhenti.
Mudah-mudahan mati dalam usaha sedang nak berhenti merokok. Faham? Tapi kalau pada orang yang tak nak, kau cakaplah apa pun, aku takkan berhenti. Itu saya kata tadi, niat pun susah. Nabi mendapat mimpi. Tapi kalau ada orang cakap pula, Nabi ni sebenarnya apa? Nabi sebenarnya pelarian. Ada orang cakap, orang yang lahir salah hari bulan tu, dia cakap Nabi pelarian, Nabi lari. Tak betul. Nabi bukannya kali pertama orang nak bunuh Nabi. Banyak kali dah Nabi orang nak bunuh Nabi, tapi Nabi tetap bertahan duduk di Mekah. Dan kalau kita nak tengok bagi menafikan dakwaan Nabi itu lagi, sebenarnya Nabi, jawapannya sebenarnya Nabi berhijrah kerana Allah perintahkan. Jangan lupa sebelum ceramah Ma'al Hijrah bulan lepas, bulan sebelumnya berlangsung ceramah Isra wal Mi'raj sebelum ceramah Korban. Ingat tak? Ceramah Isra Mi'raj. Siapa yang ceramah Isra Mi'raj kat sini? Ustaz mana? Tak ingat. Kau orang baru first time datang masjid tu. Tak kisahlah. Ustaz sebelum ni dia cerita pasal apa? Macam mana Nabi dibawa, diiringi oleh malaikat Jibril, ditemani kan? Kan selepas peristiwa belah dada, Nabi ni naik buraq. Nabi singgah mana? Singgah kat Baitul Laham, singgah kat Bukit Tursina. Kan? Tahu dah cerita tu. Ni kat sinilah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di sinilah tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Kemudian nampak satu tempat. Kau nampak tak tu wahai Muhammad? Kenapa? Situlah Yathrib. Kenapa dengan Yathrib ni? Tak lama lagi Allah akan memerintahkan kamu berhijrah ke sana. Nabi dah tahu awal Nabi akan berhijrah. Nabi tak petikan, pesanlah. Nabi tak ada tak puas hati. Lah, elok-elok dah Mekah, pergi Madinah, pahal. Tak ada. Jibril kalau tanya Allah Ta'ala sikit, tak ada. Tak ada. Itu pengajaran dia. Jadi bila Nabi dapat mimpi, Allah perintah suruh Nabi hijrah, Nabi hijrah. Nabi tidak, tidak. Kita kalau dapat surat, satu surat arahan perpindahan daripada Sandakan berpindah ke Rembau Negeri Sembilan. Mulalah masa tu pakai kabel. Minta YB kawasan, minta Ketua Menteri semua sokong supaya dia tangan pindah, ataupun minta tangguh dulu. Kadang kita dulu takut jangan nak berubah. Dah selesa duduk di Sandakan, tempat yang penuh dengan pemandangan yang pelik-pelik. Nak tengok buaya berdiri, datang Sandakan. Aku pergi Limbang, Kebau kat Rambau tu. Kebau. Dekat sini buaya berdiri pula tu. Nampak kan? Contohlah. Kan? Dia seronok sangat dulu kat Sandakan. Sebab Sandakan dah ada Starbucks. Sandakan dah ada macam-macam. So, dia dah tak nak pindah. Nah, pengajaran pertama, kalau Allah suruh buat. Dua dia. Solat. Allah suruh zakat. Kerjakan haji sekiranya kamu mampu, buat. Sedekah. Infakkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Buat. Itu pengajaran pertama. Jangan kita bertangguh-tangguh dalam berbuat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu pengajaran dia, hikmah seterusnya. Dan Nabi pada ketika itu, bila Nabi dapat tu, Nabi tanya dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya nak tanya semua, dalam ramai-ramai sahabat, siapa yang paling rapat dengan Nabi? Siapa yang paling rapat? Sayyidina Abu Bakar.
Seorang tu bakar, yang tu bakar-bakar Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mahukah kau temankan aku dalam perjalanan hijrahku ini? Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak sangka dia dipilih oleh Nabi. Kita semua tahu Sayyidina Abu Bakar paling rapat dengan Nabi, tapi dia tak sangka dia dipilih. Faham tak maksudnya apa? Kalau kau jadi orang nombor 2 dalam satu organisasi, jangan perasan kau akan gantikan dia walaupun kau nombor 2. Itu pengajaran seterusnya. Orang kita ni tak boleh naik mula cerita. Tak ada pergi aku ni. Aku baik dengan ketua kampung ni mati besok aku lah ganti. Itu orang sekarang. Meninggal ketua kampung, bukan ketua kampung sini, ketua kampung tu panjang ngomong. Meninggal ketua kampung tu, dia pun dah pasal-pasal. Tahniahlah, tak lama lagi kau. Dah, kalau orang tu ambil semangat Sayyidina Abu Bakar, tu semua milik Allah. Tak ada apa-apa dunia semua. Tiba-tiba dia tak naik. Alhamdulillah. Maknanya rezeki itu untuk orang lain. Ini semua tanggungjawab. Wah, macam tu. Ini bila tak naik, macam mana orang lain boleh? Itu baru jawatan ketua kampung, belum jawatan yang lain-lain. Tuh, kan? Faham tak? Jangan, itu pengajaran yang seterusnya. Sayyidina Abu Bakar menangis kalau tak sangka dia dipilih. Dan dia pun menyatakan kesanggupan dan kerelaan hatinya. Pada ketika itu, puak kabilah ni, kabilah-kabilah kafir Quraisy ni semua dah berbincang. Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Berunding dengan Muhammad, tak nak berunding langsung. Muhammad tak nak tolak ansur langsung. Bertolak ansur. Dari segi sebab apa? Nabi Muhammad pada kafir Quraisy dah risau sebab agama Islam makin berkembang, makin ramai, dan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Ini bahaya. Apa kita nak buat? Bagi duit tak nak, bagi perempuan tak nak, bagi pangkat tak nak, sampai kan berunding. Buat kafir Quraisy ni berunding dengan Nabi. Boleh tak macam ni? Kita tukar-tukar Tuhan kita. Setahun kau sembah Tuhan aku sembah Tuhan kau. Lepas tu kita tukar lah balik. Macam tu sekali. Nak tunjuk, jangan kita gadaikan agama kita. Nabi tak, kita tak. No way. Apa kata? Jadi pada ketika itu kabilah-kabilah ni bermesyuarat. Salah satu ketua kabilah itu sebenarnya Syaitanir Rajim, menyamar jadi ketua kabilah, pakaian cantik, hebat, dia mempengaruhi yang lain. Tak payah tangkap lagi Muhammad ni, bunuh aja. Kita berikan tawaran 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Masa tu tentera kafir Quraisy pun setuju. Bagus cadangan tu. Senang, kalau tangkap pun nanti orang lagi besar pengaruh, orang simpati dengan dia, orang lagi suka dekat dia, bunuh aja. Jadi semua mengelilingi rumah Nabi. Di rumah Nabi berstrategi lagi. Nabi pesan kat Sayyidina Ali, wahai Ali, mahukah kau bantu aku? Kau gantikan aku di tempat tidur. Macam kita lah, tiba-tiba imam dengan imam, ada orang dengar-dengar nak pukul imam malam, tak tahu apa hal, dia tak puas hati dengan imam. Contoh imam, contoh aja. Imam ni tak, imam ni okey, ni contoh. Mana imam? Imam. Oh imam, Allah Akbar. Imam kedua mana? Ni imam dulu. Tiba-tiba dia minta tolong. Minta tolong Bilal. Mana Bilal? Oh Bilal. Minta tolong Bilal. Bilal, tolong gantikan aku. Kau ambil baju imam ni kau pakai. Malam ni kau menyamar je jadi imam. Orang memang nak pukul ni dalam 8 orang. 8 orang yang nak pukul dengar, saya nak tanya Bilal, sanggup tak ganti tuan imam? Sanggup tak sanggup? Tak sanggup dia nak beritahu. Tak sanggup, betul.
minta maaf lah imam, saya tak nak. Betul. Tapi Sayyidina Ali kata, alhamdulillah, seronok Sayyidina Ali sebab dia nak jadi sebahagian daripada peristiwa hijrah. Kalau orang lain, kalau mati-matilah seseorang yang berbabit dengan orang lain, tak, Sayyidina Ali baring dekat tempat tidur Nabi. Nabi kalau nak kata Nabi lari, Nabi tentu ikut gali lubang, ikut pintu belakang, tak, Nabi ikut pintu depan. Gentleman, keluar ikut pintu depan, bantuan Allah sampai. Nabi keluar, tentera kafir Quraisy memandang tapi tidak dapat melihat. Pernah berlaku tak tu? Pernah berlaku tak? Serentak bunyi tu, pernah berlaku. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku tak? Berlaku tadi saya lalu, berapa ramai orang tak perasan. Ada satu lah, cuma saya tak, cuma Allah tak bagi habis je lah. Macam Nabi tu memang dia pandang tapi dia tak nampak. Pernah tak kita? Orang lalu depan kita, dia dah lalu depan kita, iya kita ni tak perasan pun, dah lalu dah pun. Nampak tak? Dan Nabi siap berdiri dekat depan seorang-seorang tentera tengah bersedia, berdiri depan dia, dia tak nampak, dia memandang tapi tak dapat melihat. Nabi siap ambil pasir, tabur otak kepala dia. Sampai Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahu fa hum la yubsirun, iaitu salah satu ayat yang biasa kita baca dalam surah Fatihah. Ayat Yasin. Ada yang mengangguk tadi? Telah dengar habis. Surah Yasin. Di mana tembok-tembok, di mana tembok-tembok di hadapan, tembok-tembok di belakang, dia tak dapat melihat. Tak dapat melihat. Itu ada ustaz dekat KL tu cakap, baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahu fa hum la yubsirun. Masuk, pecut. Kena juga sama ustaz. Sebab yang ramai tak tahu, polis dah baca dulu ayat. Polis nampak kita tak nampak dia. Jadi Nabi lepas tu Nabi pergi mana? Nabi naik pergi bersembunyi di gua Sur, gua Hira, tempat Nabi terima wahyu bang. Gua Sur. Dekat sana kat gua tu yang tinggi juga tu, boleh tahan juga lah. Gua Hira lagi tinggi. Tinggi juga lah gua Sur tu. Bayangkan dulu, nak tunjukkan satu lagi pengorbanan. Sayyidatina Asma setiap malam, setiap hari hantar makanan naik ke atas bukit tu bagi dekat Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nak bagi tahu kat semua bahawa perjalanan Nabi bersembunyi itu pun memang dah dirancangkan. Sebab masa tu mana ada handphone. Tapi macam mana Sayyidatina Asma boleh tahu nak hantar makanan ke situ? Ke Sayyidina Abu Bakar mesej, ayah lapar, hantar makanan. Ayah hantar location dah. Tak ada. Membuktikan ia memang dirancangkan dengan teliti. Sayyidatina Asma pula menaiki bukit tu, panjat bukit, bukan ada dia naik macam sekarang kita pergi umrah boleh naik pijak satu tangga, tangga tu. Kan? Sayyidatina Asma memanjat bukit tu setiap hari tu, 3 hari tu dengan tahap dia syarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir, kita yang tak berapa mengandung ni pun tak sanggup naik ke atas. Kan? Kan yang mengandungkan lemak aja kan, tak naik atas. Jadi nak tunjuk pengajaran Nabi sebenarnya. Kita ingat balikan saya cakap tadi peristiwa apa sebelum tu? Isra wal Mi'raj, betul? Tapi Nabi masa tu Nabi naik apa? Burak. Boleh aja kot. Dah banyak orang nak bunuh Nabi ni, Nabi boleh aja. Allah kau bagilah seekor burak. Dah semua nak bunuh aku lah. Semua jalan dah kena blok lah, tolong lah. Boleh je Nabi nak minta. Tapi kenapa Nabi tak minta? Nabi nak tunjuk dekat kita, hijrah memerlukan usaha.
Bukan nak senang-senang, bukan senang. Nampak Jadi perjalanan Nabi itu pula dipandu, dibantu oleh seorang yang bukan Islam, Abdullah bin Uraikid, yang menunjuk jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang lain, jalan yang tak biasa dilalui oleh manusia biasa. Maknanya kalau kita naik bas daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, kita tengok, kita kadang keluar, kita tinggal menung tengok luar bas tu, macam mana lah Nabi hijrah dulu, kita fikir. Tapi rupanya bukan itu perjalanan Nabi ikut. Lagi teruk lagi daripada apa yang kita nampak. Itulah keadaan. Nak menunjukkan bukan senang hijrah. Kemudian bila Nabi sampai ke Quba, benda pertama sekali adalah masjid. Kita pun macam tu. Nak balik rumah, tanya, masjid mana? Tempat solat mana? Fikir. Buat rumah, ubah suai rumah, mesti fikir tempat solat. Siapa pun solat, tempat solat. Nabi bina dengan tulang pagar. Nabi bina masjid Quba. Tapi cuma masjid Quba yang masa Nabi bina tu tidaklah secanggih hari ini cantiknya. Ringkas cerita, Nabi sampai ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah, sampai ke Yathrib pada ketika itu namanya, disambut dengan penuh kegembiraan. Bersyair penduduk-penduduk Yathrib menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Senyum, riak, faham perempuan. Grup Mahabat berjanji patut macam itu bunyinya. Ini tolak badaro alaina, tolak badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu, happy. Tolak al-badru. Nabi kalau dengar tu pusing balik tu tak jadi. Agaknya lah kan. Tapi Nabi tak katalah. Nabi memang akan kata sebab disambut dengan penuh kegembiraan. Nak tunjuk Nabi pergi ke tempat orang, Nabi berlapang dada. Pergi ke tempat orang, tengok semua berebut-rebut nak jemput Nabi, mengajak Nabi tidur ke rumah dia masing-masing. Nak tunjuk macam tu pengajaran seterusnya. Tetamu datang, pujuk dia tinggal ke rumah kita sebab ada keberkatan dia. Ni halah, tak payah nak tidur sini, nyibuk lah, bilik dah lah tak cukup, aduh, mekak lah dia ni. Kan kadang-kadang kita macam tu, bukan orang sini lah. Disanakan ni semua berebut-rebut, suruh saya tidur ke rumah dia. Lepas tu macam-macam lah tempat kan. Tapi tempat tidur saya tu alhamdulillah dekat dengan buaya tadi. Kesian betul, dah tak ada arrow lah, buaya tu tidur. Kan macam tu lah, unik ni kan. Saya dah pergi dah taman buaya tu, kecewa saya. Buaya yang besar-besar tu tak ada. Buaya yang ada tu tak bergerak, tak hidup, tidak lagi buaya tu kan. Apalah. Jadi mana kata pada semua berebut-rebut nak suruh Nabi tidur kat sana, Nabi pilih tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi pilih. Adalah kalau kita tengok kat Masjid Nabawi tu, dekat kat Babus Salam tu, dekat luar tu ada satu tembok tinggi tu, dia tak letak label. Tembok tinggi, ada bumbung sikit dia buat. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi tidur kat sana. Cuma nak beritahu satu lagi pengajaran. Selepas pada tu Nabi balik semula tak ke Mekah? Selepas pada tu ada tak Nabi pergi balik semula ke Mekah? Ada tak?
Bila tanya koma. Nabi balik semula tak? Ada tak pergi ke Mekah? Ada. Yang dihalang untuk Nabi masuk nak mengerjakan umrah, ingat tak? Terbeterainya perjanjian Hudaibiyah tu, ingat tak? Tak apalah, buat-buat lain kan. Tentunya. Jadi makna kata Nabi balik semula ke Mekah, ada pisau nak beritahu apa? Hikmah seterusnya. Walaupun kita dah sampai ke tempat yang baru, walaupun Nabi telah berjaya membina masyarakat dekat sana, Nabi membina bumi Madinah, siap dengan perlembagaan, Nabi jadi ketua, Nabi tak lupa kampung halaman. Orang-orang Sandakan dah kahwin dengan orang Semenanjung, jangan tak balik Sabah. Itu pengajaran dia. Kan? Kahwin dengan orang Negeri Sembilan, tak balik-balik, jangan kau salahkan orang Negeri Sembilan, memang macam tu. Kan? Dia bukan masalah negeri, macam-macam. Kadang pergi KL tak balik, pergi sini tak balik, pergi Johor tak balik, Johor datang sini pun tak balik. Ada. Ingat kampung halaman. Nampak. Kan? Kadang-kadang dia rasa malah lah, tak feel lah kat kampung tak best. Sedangkan air tak ada. Dia kata, contoh, saya okey je. Mana kampung pun tak pergi kat Sabah, semua pun pergi. Berzikir aku sampai ke Pitas. Ya Allah. Heran kenapa? Sebab saya sebagai penceramah yang dah menjelajah seluruh Malaysia, saya heran kenapa masih ada kampung yang jalan macam tu lagi kat Malaysia. Saya kena cakap secara live. Sesuatu perlu dilakukan. Tu dekat Sempurna, dekat Kudat, ke mana jalan-jalan tu yang dekat Sanakan, yang jalan ni macam ni. Kau nak tunggu bila nak repair jalan tu? Semalam aku daripada Tawau nak datang Sanakan, ya Allah, azabnya. Kan? Tiba-tiba ada jalan lurus Penponia. Dua. Lega. Lepas tu bolehlah kejap lagi. Sekejap lagi jalan tu. Kan? Jadi tak apa. InsyaAllah. Katanya ada orang Sanakan, ada orang Sabah begitu. Saya insyaAllah kalau tak ada apa-apa hal, Penponia ni boleh siap pada tahun 2050. Itu ayat orang Sabah tu. Saya tak nak sebut lah orang mana kan. Macam itulah ayat dia. Saya kata, ya ke? Takkan lama sangat. Macam itulah andaiannya. Malas nak berharap Ustaz. Kata, iyalah kita doakan. Mudah-mudahan bila Samsul Lebat cakap ni jadi. Katanya yang di Tuan Agong nak turun. Kan? Tuan Agong nak turun kan? InsyaAllah jalan tu cantik, insyaAllah. Kan? Kita minta lah kan. Dia Alhamdulillah tuanku dapat tengoklah keadaan di Sabah ni, mudah-mudahan ada perubahan lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kemudian bila cerita tentang hijrah juga, kalau kita tengok Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Kita kena ingat persaudaraan dalam Islam. Selagi mana dia Islam dan mengamalkan Islam, maka kita wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia. Dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Dia parti dia tak sama dengan parti kau. Nabi tak ajar. Tak lama lagi ada beberapa negeri akan melalui pilihan raya. Jadi saya pesan sangat, jangan lebih-lebih, senyap. Yang nak mengundi, pergi mengundi diam-diam. Dan pangkah senyap. Dalam surau masjid, jangan cerita pasal politik. Senyap. Menang kalah, terima, senyap. Janganlah apa perasaan kau bila dah kalah. Tu cari pasal namanya. Jangan. Ini pesan saya ni. Sayang, tengok kita datang ni, tengok malam ni datang.
Saya mati-mati ingat ceramah dekat bawah tadi. Nah, rupa-rupanya naik atas baru ceramah. Ada penthouse lalu. Tengok. Tengok orang perempuan dekat atas ceramah. Itulah beza dengan lelaki. Lelaki okey je duduk bertaburan. Mereka perlu dipagar. Kalau tak lepas pun kan. Tadilah gurau. Jadi mana kata Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar ni penduduk tetap dekat sana. Menyambut Muhajirin, dia datang selai sepinggang apa pun tak ada. Termasuklah Abdurrahman bin Auf, antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Dia ada bisnes, dia kaya, tapi ditinggalkan segala-galanya sebab nak ikut Nabi hijrah. Nampak? Tinggal segala-galanya untuk berubah. Ada orang bekerja mencari rezeki, baru dapat tahu yang syarikatnya terbabit dengan judi, baru tahu syarikatnya terbabit dengan arak, baru tahu syarikatnya terbabit dengan perkara-perkara yang haram. Berhenti. Tapi ustaz, susah income saya dekat sana. Yakin dan percaya, hijrah Allah akan bagi lebih baik. Tapi sikit ustaz, biar sikit tapi berkat. Itu yang besar. Itu yang ada setengah artis tu pakai tudung macam pakai helmet. Kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Saya tak nak jadi hipokrit berhotak kau. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Betul, tapi bila dah masuk Islam, ikut apa aturan. Tutup aurat orang perempuan, bukan balut aurat. Faham? Pakai tudung, baju ketat, tak kena. Suami jangan biarkan isteri pakai baju ketat keluar pada rumah. Itulah sedayus-dayus lelaki. Biar isteri pakai ketat-ketat, tunjuk kat lelaki-lelaki lain. Faham? Pesan tu nampak macam mana sampai ke situ je tu tadi? Pasal apa tadi? Dah lupa ni. Baju ketat pula ingat ni. Lain. Apa dia? Muhajirin dan Ansar. Betul lah. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, termasuk Abdurrahman bin Auf. Tinggalkan segala-galanya. Berbekalkan dekat tangannya dia bawa apa? Minyak dan keju. Dia bawa. Sampai ke Madinah, di Yathrib, Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Siapa Sa'ad bin Rabi'? Hartawan. Seorang kaya yang memiliki tanah-tanah, ladang-ladang kurma. Dia tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak tanah-tanah, kau cakap je kau nak yang mana? Dia kata, kau cakap, aku tak mahu, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku, aku tak perlukan. Kalau macam tu kau tak nak tanah, tak apa, aku ada ramai isteri, mana satu kau nak? Kau cakap je, open tender. Mana satu kau nak? Kau cakap. Bayangkan, isteri pun offer. Dia bukan, dia open. Bukan kata, kau pilih yang ini, pemalas ni, aku tak nak ini, kau ambil lah. Tak. Mana satu kau nak? Kau cakap je. Kalau kita dah lama lah. Tapi Abdurrahman bin Auf apa? Semoga Allah memberkati kamu wahai sahabatku, saudaraku. Aku tak mau. Habis kau nak apa? Isteri tak nak, tanah tak nak apa? Cukup tunjukkan aku ke manakah jalan menuju ke pasar. Aku nak berniaga di sana. Abdurrahman bin Auf pun pergi. Sampai di sana dia berniaga. Dia berbekalkan tadi modal dia minyak dan keju tadi. Dengan tahap pasar di Yathrib itu didominasi oleh puak-puak Yahudi yang cekik darah, lintah darat, menipu timbangan, sorok barang dan juga scammer. Menipu. Ada scammer dulu, tipu.
Akhirnya Abdurrahman bin Auf masa demi masa, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berjaya mencuri tumpuan orang di sana. Ramai orang suka berurusan dengan Abdurrahman bin Auf kerana Abdurrahman bin Auf tidak menipu dalam timbangan, amanah dalam berniaga, tak pernah sorok barang, tak menipu, bukan scammer. Orang senang berurusan dengan Abdurrahman bin Auf. Sehinggalah pada satu hari Abdurrahman bin Auf berselisih dengan baginda Rasulullah. Rasulullah terbau satu bau wangi-wangian, yang mana bau ini adalah bau wangi-wangian orang berkahwin. Kamu telah berkahwin ke, wahai Abdurrahman bin Auf? Ya benar, aku sudah menikah dengan seorang wanita Ansar. Maka buatlah walimatul urus. Nabi suruh buat walimatul urus, walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu pesan Nabi. Maknanya pergi kahwin tu sunat kalau kita buat, biar orang tahu anak kita dah kahwin. Tak adalah terperanjat nanti nampak tiba-tiba perempuan tu duduk atas peha. Pahala kan? Maklumkan, maklumkan supaya orang tahu dia dah kahwin, dah menikah. Itulah, kan? Begitu juga Nabi damaikan puak-puak yang bertelagah, yang bergaduh berperang berpuluh tahun. Puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berperang bergaduh berpuluh tahun, punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Kenapa kamu bergaduh? Tak, Rasulullah lupa dah sebab tu, janji gaduh. Pun Nabi damaikan. Nampak Makna kata dalam kehidupan kita ni, ketepikanlah perbezaan, ketepikanlah persengketaan, tapi tautkanlah silaturahim antara kita. Macam malam ni ceramah kan, ada sebut jemput hadir beramai-ramai, khusus buat mereka yang masuk dalam golongan T20 saja boleh datang. Tak ada. B40 tidak dibenarkan hadir. Ada? Tak ada. Yang berpangkat pegawai ke atas dia boleh datang duduk dekat atas. Tak ada. Semua boleh datang. Siapa datang awal boleh datang. Semua dapat pahala. Yang duduk sini pahala, situ pahala. Tapi malaikat ni dia catat pahala-pahala kita duduk kat sini. Tapi tak sama lah orang duduk tengah, orang sandar kat dinding, tak sama. Tak payahlah beralih, ni contoh je. Untunglah kau dapat tiap. Dia contoh kan, contoh. Tak. Jadi makna kata nak beritahu ketepikan perbezaan. Saya pesan sangat ni, kesatuan masyarakat, bersatu padulah kita. Wa'tasimu bihamdillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu, dan janganlah kita berfirqah-firqah, berpecah-pecah, jangan. Jadi kalau kita tengok kenapakah peristiwa hijrah ini penting? Hijrah ini penting kerana menggambarkan kita betapa niat itu mustahak. Sebab bukan semua orang yang ikut Nabi itu benar-benar ikut Nabi kerana Allah. Ada orang kerana dunia. Ada orang ikut Nabi sebab apa? Kerana wanita ingin dinikahinya. Ada seorang pemuda, dia ikut Nabi sebab perempuan yang dia nak kahwin dengan perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikut hijrah. Itu sebabnya mustahak perbetulkan niat kita. Jadi Nabi itulah, Abdurrahman bin Auf ikut, dan bila Abdurrahman bin Auf kahwin tadi, bernikah tadi, Rasulullah mendoakan dia. Bila Rasulullah doakan dia, semenjak daripada itu, apa juga yang disentuh oleh Abdurrahman bin Auf bertukar menjadi emas. Maksudnya apa? Dia buat apa pun menjadi, dia berniaga apa pun laku. Sehingga Abdurrahman bin Auf ni jadi manusia yang paling kaya sekali. Dan dia walaupun kaya, dia tidak pernah tidak menyumbang kepada perjuangan Islam. Sehingga Nabi wafat pun, dialah yang bertanggungjawab menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi nak pergi pasar, dah ada 2 bodyguard akan ikut, kawal, ikut, bawa, tolong angkat barang, bawa sampai ke pasar, bawa balik rumah. Dia bayar gaji allowance dia oleh Abdurrahman bin Auf. Dia bayar pampasan kepada keluarga yang terbabit dengan perang Badar, mangsa-mangsa perang Badar. Dia bayar setiap satu keluarga, contohnya ayahnya mati untuk Badar, kan, ataupun ayahnya terbabit dengan perang Badar, maka setiap keluarga ni
Setiap keluarga, maknanya satu keluarga satu lah. Satu keluarga dapat 400,000 duit kita hari ni. 400,000. Jumlah kekayaan Abdul Rahman bin Auf ditafsirkan nilai emasnya 750 bilion. Lebih kaya daripada Bill Gates dan juga Jeff Bezos, yang dikatakan manusia terkaya di dunia. Tetapi nak ingatkan juga, Abdul Rahman bin Auf adalah merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Allah. Tetapi Abdul Rahman bin Auf yang paling lewat sekali masuk, sebab harta dia banyak soalan kena tanya. Jadi jangan minta kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya tapi dia menyumbang. Kita belum tahu lagi, kita kadang-kadang kaya tapi kita menyembah. Tak menyumbang, menyembah. Aku ingat aku nak sponsor lah. Kan? Contoh kan, dia sumbang ni contoh untuk program masjid ni tak susah pun. Contohnya, dengan Samsul Debat nak datang, contoh, ambil inisiatif, tanya Samsul Debat suka makan apa. Tak ada siapa pun tanya. Kan? Mungkinlah contoh, saya tak kisah pun. Tapi kalau tak tanya maknanya apa? Nasi Arab. Alhamdulillah. Kan? Maknanya ikut selera pengurusi masjid. Kan? Contohlah, saya ingat saya nak sumbang. Contoh yang nasi Arab tadi, saya nak sumbangkan nasi Arab untuk program. Contoh tadi kan kita edarkan air mineral kan, K2. Saya sumbangkan air mineral untuk orang yang datang ke masjid. Macam tu je, sumbang. Abdul Rahman bin Auf menyumbang ke jalan Allah. Nampak tak? Jadi kita pun mengajarannya macam itulah. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah sampai jadi kaya, InsyaAllah. Percayalah cakap. Kan? Sesungguhnya sedekah tidak pernah memiskinkan orang. Nabi kata tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah dan bertambah. Jadi mana pengajaran yang kita boleh dapat. Jadi kenapa manusia tak berubah? Ada dua sebab. Pertama, dia tak nampak sebab untuk berubah. Yang keduanya, hawa nafsu. Yang ketiga, tidak yakin. Yang pertama, tak nampak sebab kena berubah. Alhamdulillah, okey je. Yang kedua, hawa nafsu. Tengah pakai baju, siap nak pergi. Gimana bang? Di masjid. Abang ni kata nak makan sama malam ni. Iyalah, besok je lagi masjid. Tak pergi masjid. Ayah nak pergi mana? Pergi masjid lah. Ayah kata lagi pasal malam. Iyalah, besok je lagi masjid. Jom pergi pasal malam. Tengok, tak pergi masjid. Nak pergi pasal malam ni pasal. Maknanya hawa nafsu. Yang ketiga, tak yakin. Apa maksud tak yakin? Sebab dia tak pergi majlis ilmu, jadi dia tak tahu kelebihan-kelebihan. Kenapa bagus pergi masjid? Perjalanan pergi masjid tidak lain tidak bukan ada dua langkah. Langkah pertama akan ditinggikan darjatnya, langkah yang kedua akan diampunkan dosa-dosa, dan begitulah seterusnya perjalanan pergi ke masjid. Lagi jauh kita jalan, lagi banyak tu darjat dinaikkan dan dosa kita diampunkan oleh Allah. Datang saya bersemayam ke masjid maghrib tadi, daripada maghrib tadi lepas bagi salam, dia tak berganjak daripada tempat duduk dia solat maghrib tadi, dia tunggu sampai isyak, maka dia dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat walaupun dia duduk di tempat yang sama. Nampak tak? Itu sebabnya ya. Jadi makna kata dia kena yakin. Kalau tak yakin dia tak dapat. Contohnya semayang jemaah. Semayang berjemaah berapa kali ganda pahala berbanding semayang seorang? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Wah, semua jawab dengan yakin 27. Tak ada siapa pun jawab dalam 20 lebih macam tu lah. Tak ada 20, 25 macam tu lah. Antara tu tak ada. Semua jawab 27. Tapi yakin ke tidak? Sebab
kadang-kadang tak yakin sebab pahala tak nampak. Cuba kalau tukar 27 kali ganda tu tukar pada RM27. Macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bukan RM27. Agak-agaknya apa berlaku? Penuh masjid macam ni lah. Tapi masjid ni saya faham. Saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramainya. Saya dengar cara gelak ni tak ada lah tu. Mudah-mudahan lepas ni bagi salam itu RM7. Yang salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Ya Allah, Zako lambat sistem. Masa tu penuh semua orang datang masjid. Masa tu orang perempuan mula dia marah. Tak guna punya jiran. Kenapa pula? Dia tak beritahu aku. Setiap kali semayang dapat RM7. Tak guna punya jiran. Dia marah jiran dia. Macam tu lah. Bingung. Lepas tu pun dia dah buka. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru 2 minggu kak. Banyak duit kak. 27 kali 5 kali 14. Ya Allah banyaknya duit kau. Itu orang perempuan. Orang lelaki dia tak bincang isu remeh-temeh macam tu. Dia bincang isu dasar. Agak-agak kau lah orang lelaki. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Ditahan ni motosikal imam. Bercakap apa? Imam dapat berapa? Alhamdulillah. Imam ni berzuhud, kita nak cerita. Alhamdulillah, syukur. Baik cakap apa? Imam kena telus. Dia tengoklah, ni contoh je tau, tak macam tu pun. Dia tengoklah, kalau lupa-lupa tu kuranglah sikit. Tapi kalau khusyuk lebih sikit malam tu kadang lebih. Tapi teruk-teruk pun RM40 tak lagi lah. Ni contoh tau. Malam tu bertubuh nak jadi imam. Asyik dia je jadi imam, aku nak juga. Sedangkan yang Allah bagi bukan RM27. Tuhan bagi lebih hebat daripada 27 kali ganda daripada pahala sembahyang bersendirian. Jadi kalau nak yakin macam mana? Okay. Pertama, tak nampak sebab. Kita kena berubah. Cari sebab. Sebabnya apa? Lillahi ta'ala. Kedua, hawa nafsu. Lawan. Abang nak pergi mana? Abang pergi masjid. Abang kata nak makan sama. Bukan lama pun. Sampai masjid nanti abang nak semayang, abang balik lah. Kita makan sama. Okay. Kalau abang nampak imam sabar nak ke depan nanti, abang tahan dia. Biar abang jadi imam. Cepat habis. Sebab imam sabar ni dia slow sikit. Allahu Akbar. Sabar betul imam. Kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum kakak tak mati-mati imam. Jahat betul. Bukan imam sini, tempat lain. Imam sini steady. Dia betul ke mana? Abang akan jadi imam, jadi sahab. Jadi dia ke bang? Saya tunggu abang tau. Okay, I love you too. Settle. Ayah gimana? Ayah nak pergi semayang. Ayah kata nak pergi pasar malam sesama. Kau tahu tak, pasar malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai tau. Kau tunggu ayah semayang kejap. Nanti lepas semayang kita pergi. Okay. Lawan. Tu maksud dia. Tak yakin. Datang majlis ilmu untuk makluman semua hadirin hadirat sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Bukan malam ni aja ada majlis ilmu. Faham tak? Setiap malam ada kuliah kecuali Sabtu malam Ahad sebab AJK Masjid bagi peluang bersama keluarga. Betul tak? Betul. Sabtu malam Ahad ada tak?
Ada juga datang. Yang mengajar di masjid ini lebih mendalam ilmu je daripada Samsul Lebat. Mereka tu guru-guru takmir, ilmunya tinggi. Samsul Lebat ni fizikal je tinggi, ilmu tak berapa tinggi berbanding yang mengajar di masjid ni Isnin sampai Ahad. Datang cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah bukan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar, kena datang belajar ya. Kalau boleh perbetulkan. Pertama tadi sebab apa? Lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang kita terlupa niat kerana Allah. Itu yang paling sayang sekali. Kadang-kadang kahwin pun lupa niat kerana Allah. Imam coba tanya, kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak memang kerjanya bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila beranak, perempuan je nak kau. Bila dapat anak lelaki? Dapat je anak lelaki, beranak dia kerja kau. Salah juga beranak. Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Imam tadi, kawan-kawan habis kahwin memang, tinggal saya je belum. Sebab tu pula. Yang seorang, kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Susah nak jumpa orang yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mak, saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Tapi belum tentu lepas lagi tau. Sampai hati abang buat saya macam ni, kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Lepas tak lepas tak tahulah ya. Cubalah. Bagus perempuan kena gelak. Dah tunjuk orang perempuan sekarang berfikiran terbuka. Kan orang perempuan dah boleh terima dah keadaan tu. Tak ada. Sebenarnya saya pesan orang perempuan, kalau marah pada suami yang berkahwin ni, marahkan orangnya bukan hukumnya. Hati-hati orang perempuan. Kadang-kadang bila dia marah, dia terlupa tu hukum Allah. Agama membenarkan. Tapi kalau dia tak ikut peraturan, contohnya tak mampu, nak kahwin juga, itu salah dia, bukan salah hukum. Faham tak perempuan? Faham tak? Tengok faham. Orang sandakan dia jawab macam ni. Bagus betul. Itu jawab sebelum keluar bersangka tu. Kalau buka besi tu belum tahu lagi tu. Kan? Tak adalah, betul tu. Hati-hati. Niatkan Allah. Jadi macam mana kita nak berubah? Pertama, matlamat mesti jelas. Kalau dulu aku tak sembahyang, hari ni aku sembahyang. Dulu aku sembahyang tapi lewat, hari ni aku nak sembahyang awal waktu. Aku sembahyang dah awal waktu, tapi aku selalu sembahyang seorang-seorang. Sekarang aku nak sembahyang berjemaah. Dulu dah sembahyang jemaah, tapi lepas sembahyang terus balik. Aku nak ubah. Lepas sembahyang aku nak zikir dulu, kemudian baru aku doa. Dulu lepas zikir doa terus balik. Tak, lepas ni nak sambung dengan salat sunat, nak mengaji Al-Quran. Contoh. Sentiasa manusia bukan sempurna. Sentiasa ada ruang untuk memperbaiki diri kita. Dalam rumah tangga pun macam tu. Aku nak berubah, lepas ni aku tak nak marah-marah lagi suami aku. Orang perempuan kadang-kadang macam tu. Salah dia pun dia salahkan suami. Suami sebagai seorang suami, kita berkorban aja. Tengok, kita kerja penat-penat, cuba tengok. Dia duduk dekat atas. Tengok contoh, tak adalah. Contoh. Tak betul, sebenarnya kita berkorban. Berkorban. Kan hijrah itu pengorbanan. Berubah. Betul. Jadi matlamat jelas. Kalau dulu aku ni banyak menengking-nengking isteri aku nak bercakap dengan lemah lembut pada isteri aku. Mana budak MD tu? Kesian dia, biarkan dia. Budak. Nampak tu? Nampak? Berubah approach cara kita nak layan kanak-kanak.
Anak-anak datang dalam masjid, biasalah. Kadang-kadang anak tu berlari-lari. Cakap ke dia, adik, di sini. Diam-diam, semayang. Macam mana semayang? Ikut, diam-diam tau. Jangan bising-bising. Macam tu. Ini tak. Nak main-main, pergi balik. Sampai tua budak tu tak datang masjid. Nampak? Ataupun ayah tengah semayang kat rumah, Allah, bismillahirrahmanirrahim. Anaknya pun panjat. Sengit ke bapak. Maknya bawa turun, cakap, cuba ikut macam ayah solat. Pandai macam tu lah. Ini tak, pergi meja jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua, waktu semayang dia meja jauh. Semayang meja jauh. Dah nama pun budak. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia panjat. Itu patutlah kau halaukan balik. Tak faham bahasa dah tua bangka buat perangai. Ya, budak tak cukup budak tu panjat, dia pula yang memanjat. Kena betulkan. Berubah. Orang perempuan lepas ni tak mau cakap-cakap kasar. Suami pun cakap yang baik-baik aja. Jangan tinggi-tinggi. Nabi tak pernah tinggikan suara pada isterinya. Balik nanti tukar nama gelaran isteri. Wahai isteriku yang ku kasihi. Bin, meninggal bini. Sebab tak biasa panggil macam tu. Ya. Orang perempuan jangan tanya soalan yang menyakitkan hati suami. Suami baru sampai, abang baru balik. Dia memang baru balik. Kenapa kau tanya lagi? Abang baru balik. Tak, baru nak pergi buta. Siapa suruh? Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin, takkan tak tahu dia suka minum air apa? Abang nak minum apa? Kau ambil racun tikus apa dah kat dapur tu bawa keluar. Mana dia marah. Bila suami balik, abang. Ya, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Tengok, dia tahu suami dia lapar. Suami pula jawab, tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, hilang lapar. Isteri pun jawab, abang macam tahu je saya tak masak ni. Tak masak? Kau tak masak ke? Masak saja gurau. Kemesraan. Matlamat jelas. Kedua, melazimi taubat, minta ampun dengan Allah, melainkan kita yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Julai ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah, tak sedar diri. Kita ada dosa tak? Ada. Tadi saya lalu tadi berapa ramai mengumpat tu tingginya. Saya maafkan. Dia tengok dalam TV nampak tua, wah ajar. Saya maafkan. Tak ada masalah. Ya, saya okey je. Saya di Sarawak hari tu, orang tegur saya. Adi Putra bukan. Saya kata, betul, tanya tim saya. Betul bukan saya buat cerita. Ya, Samsul Debat kalau buat cerita tu betul. Saya tak tipu. Tapi saya tak pernah mengaku pun. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat yang dicakap. Tapi bila masuk dalam bilik air itu, cek juga lah. Tak mana yang sama kan? Tak ada. Melazimi taubat, istighfar. Ketiga, berdoa kepada Allah, minta Allah bantu kita dalam penghijrahan kita. Aku nak berubah jadi baik, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Bukan senang. Orang perempuan dah sedap mengumpat. Contohlah, tiba-tiba kawan tu mengumpat, kau tahu tak kenapa imam? Kenapa dengan imam? Kenapa? Sekali kita baru dengar ceramah, kita nak jadi baik, kita tak baiklah kau ni cakap pasal orang berdosa. Macam kau baik sangat. Macam kau baik sangat. Yelah apa cerita? Dia sama pula. Bukan senang.
Jadi macamlah kau baik sangat? Jawab, memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Nampak? Berdoa kepada Allah, minta Allah bantu. Kemudian seterusnya, mulakan dengan perubahan yang ringan, sedikit demi sedikit. Kalau sebelum ni nak mengaji tak mengaji langsung, mengaji mula-mula 1 ayat. Lepas tu tambah pula 5 ayat. Lepas tu 1 muka surat. Nampak tak? Kemudian 2 muka surat. Perubahan-perubahan ringan. Kemudian pilih persekitaran yang sama dengan misi kita. Nak jadi baik, datang masjid. Itu persekitaran yang baik. Kadang subuh tak datang, subuh paling power datang. Adik-adik ni yang kecil-kecil ni, ajar dia, latih dia jadi imam, latih dia jadi bilal, buat pertandingan azan. Bila subuh tu dia boleh ganti dah orang-orang lama. Orang lama relax dia datang. Tiba-tiba budak ni dah pandai azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh macam tu. Kalau maghrib Melayu sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pandai Melayu sikit. Kadang-kadang ada nak keluar pergi sembahyang subuh, terkejut tau dengan Bilal ni. Bukan sini lah, tempat lain. Dia keluar, tiba-tiba terdengar suara yang pelik tu. Dia ingat momok tu, lari balik. Ya, betul. Nampak tak? Lepas tu train anak-anak muda ni. Dia persekitaran yang alah, pergi masjid belum tentu baik lah. Betul, tapi ada harapan jadi baik. Macam dengar ceramah, tak kisahlah mana pun ceramah pun, kerana bila kita dengar, betul lah cakap ustaz, aku nak ubah. Keluar masjid buat perangai dia boleh, datang lagi, betul lah cakap dia. Keluar buat perangai balik, datang, betul lah cakap. Lama perkelamaan dia ubah. Itu masalah. Alah, pergi disko belum tentu lagi jahat. Betul, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang dekat disko tu tengah joget-joget. Berhenti. Senyap-senyap. Azan. Tak pernah lagi berlaku. Jangan nak bohong. Keenam, jaga solat dan sentiasalah mengingati Allah. Jaga solat. Dan kemudian bersyukurlah pada setiap proses perubahan itu. Walaupun sikit, kita bersyukur dengan perubahan. Hidup dalam dunia ni nak berubah, tapi kita kena ada 5 perkara. Pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. InsyaAllah kita akan berjaya dalam membuat perubahan. Bukannya ada sebab-sebab yang tersirat dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, keresahan dan kegelisahan itu nampak jelas di ruang hati. Bermakna saya mungkin telah lama berceramah agaknya. Cara tenungan tajam tak lepas-lepas tu sangat membimbangkan. Ada yang tidur? Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Dia sebenarnya memang ada satu doa. Kalau kita baca doa tu, orang yang dengar hilang ngantuk. Jadi siapa yang bercakap kat depan, baca doa ni, insya-Allah mata orang yang dengar ngantuk tadi akan segar. Doa ni senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Ada yang salin tak tahan. Tapi saya belum baca lagi, saya mau baca aja. Orang kalau dah tidur dengan wabillahi taufiq wal hidayah, dah habis, bangun. Wah, ajar ni berceramah. Wow. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa pun pengajaran yang boleh kita ambil, pertama, hijrah bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan pengorbanan,
memerlukan perjuangan, memerlukan usaha. Ada satu hamba Allah baru pencen sebagai ketua pengarah di Putrajaya, balik ke kampung, dia jumpa imam daerah tu. Dia jumpa imam tu, minta imam ajar dia solat. Bayangkan pangkat tinggi, pencen berbelah-belah ribu, tak tahu solat. Tapi bukan senang, meruntuhkan, merendahkan ego dia sebagai orang berpangkat tinggi, berjumpa dengan imam di kampung, nak minta tolong ajar dia sebab dia nak berubah. Itu sebabnya hijrah bukan satu perkara yang mudah, walaupun semudah kita menyebut dan mendengar. Berusahalah berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat menilai dan mencari hikmah di sebalik perubahan yang nak kita buat. Berubahlah menjadi manusia lebih baik, berubahlah ke arah mardhatillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam surah Asy-Syura Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungan itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana kita nak? Kejar akhirat, insya-Allah dunia mendapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Lebih baiklah kita utamakan akhirat. Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasanya itu saja daripada saya. Kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu Turki dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.